ada beberapa jenis superfood yang telah dikenal pasti bukan oleh saya seorang, tetapi ramai pakar-pakar dan para peminat making food as a medicine. Boleh faham? Kita cuba jadikan ubat sebagai penawar sebelum kita mencari ubat yang sintetik. Saya nak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada 20 jenis makanan yang diiktiraf sebagai superfood yang untuk penyakit yang saya cari lebih kepada yang ramai lah. Yang ada diabetes, yang ada apa tadi saya kata blood pressure. Ni yang paling ramai di seluruh dunia. Top. Ada yang penyakit jantung of course lah, tapi itu the number one killer. Tapi yang berpenyakit number 3 cancer sekarang dah mula mainkan peranan top 5. Dan satu lagi penyakit-penyakit seperti buah pinggang yang dah rosak ataupun akan rosak. Okay, kalau dah stage 5 tu susah sikit saya nak bagi semua makanan yang saya cerita ini, sebab ada sebagainya ada potasium yang tinggi. Tapi kalau you ada, saya ingatkan kalau ada stage 1, stage 2, stage 3, all the food yang nak bagi petang ni masih boleh. Yang ada masalah ginjal, GFR tu, yang atas pada 50 semua boleh makan ni. Bawah pada 50, 40 kena hati-hati sikit. Bawah pada 30 you discuss dengan doktor dulu. Boleh? Baik. Bagi mereka yang sama ada insulin atau tak insulin, metformin atau tidak, untuk orang panggil diabetes, not a problem. Kita mulakan. Ready? Okey, anda cuba teka dulu, saya bagi contoh dan anda cuba tuliskan. Yang ni sebenarnya tak berapa kita kenal kat Malaysia, tetapi dah mula masuk kat supermarket. Siapa boleh tahu apa dia ni? Okey, cepat. Ni so far diletak sebagai number 1, sebab banyak kajian tu dibuat di overseas, tapi saya pakai yang Malaysian Asian food pun ada nanti, jangan risau. Tapi kita mulakan ni dulu. Nombor 1 yang terkenal untuk menjadikan kita sihat walafiat ialah dinamakan kale, K-A-L-E. Tapi kale walaupun nombor 1, tapi dia ada kumpulan dia. Jadi kumpulan dia dah tulis kale ni. Okey, makanan ni nombor 1. Lepas tu kita kena tukar. Kalau tak ada kat Malaysia, you jangan risau, ambil ni. Siapa tahu apa ni? Ni saya mulakan dengan perkataan baby. Baby apa? Cepat. Ni orang kita ada, Malaysia pun banyak ni. Baby bayam, baby spinach, boleh, baby spinach, however you kena cari ni kalau tak ada kale. Boleh tak boleh? So ini selalunya ada jual yang dah disiapkan macam ni untuk orang yang tak ada masa nak pergi supermarket, cuma weekend aja, dia beli macam ni lah. Satu ni untuk sekali makan dah cukup dah. Ni dipanggil baby spinach. Tapi kalau kita tak ada yang baby, kita ambil mak dia, ambil bayam yang dah orang panggil yang ada merah-merah kan, bayam merah kan, boleh tak? Bayam hijau, bayam Brazil yang rangup-rangup. Satu kumpulan yang sama dengan ni anda kena ingat ialah brokoli, cauliflower. Pernah dengar kan? Brokoli, cauliflower yang putih, yang hijau tu brokoli. Yang tu anytime. Okay, you celur sedikit jangan terlalu raw makan dia. Lepas tu ada lagi yang rangup-rangup seperti, ready? Seterusnya ambil ni, siapa tak tahu jaga ni. Saya tak buka lagi plastik pun, saya baru pergi cari weekend baru ni. Saya pergi pasar kat supermarket, dapat ni. So you know kan, this one kita boleh, apa dia ni? Cepat tulis, gobis atau cabbage. Dan yang ni saya nak bukan saja you buat sayur, tetapi buat apa? Buat sauerkraut. Pernah dengar dan pernah buat? Yang saya bubuh, dipotong agak nipis-nipis tu, dan letak garam, diselang-selikan dengan garam. Okey, lepas tu ditekan sehingga air gubis ni keluar. Jangan buang air tu, biar kat situ, simpan lebih kurang 5 hari, dah boleh buat macam jeruk. Okey, one of the best vitamin C dalam tu, and a lot of prebiotic. Kalau you tak buat ni rugi sangat. Nombor 1 yang saya bagi so far, tak ada yang mahal, cuma kale tu mahal, tapi kita tukarlah dengan bayam kan. Kalau sekali-sekali kalau nak mahal, belilah cauliflower, apa tu, brokoli. Tapi gobis masih lagi murah, mampu milik. Boleh tak? Okey, so saya kata apa, gobis jangan makan dia saja, buat sauerkraut. Seminggu sekali buat, boleh tahan sampai 4-5 hari. Buat satu botol besar tu. Okey, satu family boleh makan. Faham? Okey, jadi itu sebagai macam kita punya ulam-ulaman jugalah. Satu.
Okey, dah habis satu cerita yang rangup-rangup. Ini dalam bahasa orang putih, dalam kita punya terminologi namanya cruciferous vegetable. Asalkan dia rangup, asalkan dia berdaun, beres. Boleh? Right, so jadi kalau you kata, dok, you selalu cerita pasal kangkung, boleh lah kan. Sayur midin boleh tak? Boleh lah, orang Sarawak, Sabah semua no problem kan. Pucuk paku boleh tak? Boleh lah, kan. Tapi saya nak bagi you punya fahaman. Habis dah dekat 45 dah. Lepas tu saya tulis saya punya list tu, yang ni agak mahal sedikit. Asparagus, kalau you ada duit lebih tambahan bulan tu, bolehlah buat seminggu ataupun 2 minggu sekali. Asparagus ni memang bagus. Jangan masak terlalu lama. Kalau boleh sebentar saja ataupun celur saja, campur dengan bawang putih dan sebagainya, itu masak macam you buat sayur jugalah kan. Tapi yang ini tak boleh makan selalu. Pasal apa? Mahal. Okey, tapi boleh. Dia punya khasiatnya antara terbaik. Dia di antara top yang saya bagi so far. So semua 20 ni adalah top yang saya cuba campur hari ni ialah, kalau you lupa, semua jenis sprout. Siapa tahu apa ni? Cepat. Ni. Nampak tak? Dekat sikit. Okey, nampak kan? Ni dia panggil apa dia? Cepat. Brussels sprout. Okey. Brussels sprout ni memang famous seluruh dunia, antara yang terbaik. Di mana-mana je you buka Google ke YouTube ke, you type Brussels sprout, memang dia cukup popular. Sebab dalamnya ada banyak polifenol, ada banyak apa orang panggil bahan-bahan vitamin, mineral. Nampak simple je. Mula-mula dulu saya tak apa suka kalau you salah masak dia jadi pahit. Tetapi dah pandai masak, dah inilah orang putih panggil saute. Dia apa orang panggil, dia sikit-sikit je dia goreng tu, taklah lama sangat. Minyak olive pula you pakai kadang-kadang, wah cun. That is apa tu dipanggil Brussels sprout. Tetapi sprout ni ada banyak jenis. Kalau you rajin buat sendiri, buat macam ni. Okey, ni dipanggil broccoli sprout ataupun alfalfa ke, you nak bubur wheatgrass ke, apa-apa pun boleh. This is orang kata apa, superfood. Dan dia tak mahal, dan kalau you rajin buat sendiri, you buat sendiri. Faham? Okey, kacang hari tu saya tunjuk apa, kacang hijau pun boleh, jadi tauge pun tak apa. Tapi yang lebih orang kata apa, berkhasiat lebih ialah inilah jenis-jenis yang hijau macam ni. Okey, boleh. Ada satu lagi, kalau tak boleh buat macam tu, ada yang jenis macam ni, dia jadi sprout juga tapi dia besar-besar sikit. Okey, dia ada batang yang agak kasar sikit. So kalau untuk tu tak boleh kunyah ni, you blend dia. Lain kali saya cerita pasal semua ni, you tulis dulu. Bahan-bahan ni sebahagian besarnya boleh dipilih, dicampur aduk, ditolak, diambil, you mix and match, boleh buat orang panggil smoothie. Very nice. Okay, kalau rasa pahit tak apa, kita boleh masuk pisang, boleh masuk kurma. Tak lama lagi kita ada stevia sendiri, boleh masuk stevia sendiri. Okay, siap. Lagi tentang kebaikan top yang saya tak ingat nombor berapa dah, you tolong tulis kejap. Ni, siapa tahu apa ni? Cepat. Ni dalam bahasa Inggeris dia panggil radish, lobak. Lobak ada banyak jenis, asalkan lobak rupa-rupanya very very powerful. Bahkan untuk gout, untuk masalah ginjal kan, tadi saya untuk orang yang ada blood pressure, untuk orang diabetes, orang cancer pun, lobak antara one of the best orang kata apa, bahan makanan yang you boleh pandai-pandailah resipi. Saya tak expert, so you boleh belajar sendiri. I'm sure ramai yang pandai mengajar kat YouTube pun. Baik, satu lagi, saya tak ada daunnya, tetapi boleh tak you teka apa ni? Cepat, ni pun dah warnanya pun dah ada di kelabu dah, tinggal banyak ni je. Selalu saya minum ni at least sehari sekali, campurannya dia dengan orange, campur dengan 1-2 lagi bahan, apple ke apa-apa. Yang ni is one of the best. Siapa tahu? Cepat, ni dipanggil beetroot, pandai. Okay, so white radish pun boleh, red radish pun boleh. Kalau lobak tadi, lobak putih yang paling the best. Okay, tapi rasa dia kurang sikit. Dia bau. Okay, yang penting ialah ni beetroot. Yang saya lupa nak cerita kat you tadi ialah daunnya. Daun dia lebih kuat power daripada isinya saja. Tapi kalau you tak ada daun, ambil isi lah. Tak ada isi, ambil daun. Kalau ada dua-dua sekali. Sebab selalunya ramai orang beli, dia tolak ke tepi daun. They forget
yang one of the highest mineral adalah datang daripada daunnya. Tak salah saya potassium kot lagi tinggi. Okey, baik. So saya dah bagi 3 jenis sprout tadi, Brussels sprout, broccoli sprout dan pea sprout. Yang tadi ni ni sprout macam ni, jenis pea ni tadi. Okey. Ranggup-ranggup ni makan je. Kalau you tak pasti celur sekejap. Baik. Lepas tu saya nak cerita tentang boleh tak you all yang ni tak payah teka kot, semua tahu kan. Selalu ni dia datang 3 sekali macam ni kalau saya nak recommend. Turmeric, okay, apa tu kunyit, halia, tahu kan halia, semua tahulah kot. Okay, yang ni bawang putih, kalau tak tahu sajalah kan. Setengah orang nak pergi bakar dia, nak jadikan macam black garlic. Okay, bagi saya tak ada masalah, boleh sangat-sangat. So whatever you do, asal-usulnya daripada 3 ni cun. Ni orang panggil orang Asia punya magic. Okay, so telah diiktiraf di dunia pun, alhamdulillah. Sama ada yang nak ambil 3 sekali, 2 sekali atau 1 pun, tapi amalkan bawang tu banyak. Allium, A-L-L-I-M, dia bukan bawang putih saja, tetapi dia ada bawang merah, bawang besar, bawang kecil, tak kira lah. Okay, asalkan bawang is very very powerful. Saya pernah bagi lecture on bawang also. Okay, so far alright. Sikit lagi kita cerita tentang the famous ni dia, apa ni, sekarang tiba masanya yang nak buat jus betul-betul. Satu ni saja yang saya benarkan dan saya galakkan you bikin jus. Yang lain semua kena buat smoothie. Smoothie maksudnya blended. Jangan jadikan keluar jadi air. Sebab yang tu kadang-kadang kalau buah dan sebagainya dah rugi besar, tak ada fiber dan sebagainya. Tapi yang ni dibuat kajian, airnya, jusnya ni maksudnya you perah ni tanpa ada campuran air ataupun bahan-bahan lain. Ini dia pure celery. The best untuk penyakit yang saya listkan pada hari ini sebagai penawar. Okay, so far yang the best untuk ginjal ni masih lagi ni top. Tetapi bukan untuk ginjal sajalah. Okay, baik. Lepas tu sekarang tiba masanya saya bagi yang jenis yang kampung pula. Okay, yang kampung-kampung, siapa tahu ni, saya kena tunjuk cepat sikit, dah layu ni. Ni saya ambil kat belakang rumah. Dulu saya pernah bagi banyak kali lecture tentang ni. Siapa tahu apa ni, cepat tulis. Yes, kelo ataupun moringa. Ni superfood. Okay, very simple, murah dan free pun kalau you tanam sendiri. Pasal apa? You pergi patahkan kawan you punya tu sikit, potong 3-4 cabang dia tu, cucuk aje. Selalunya semua tu akan naik. Paling mudah, paling senang naik, dan you boleh buatnya harian pun tak apa. Sama ada you nak buat teh pun boleh, nak buat smoothie pun boleh, nak buat sayur pun boleh, no problem. It's very very orang kata apa, good for even orang-orang miskin pun harus inilah digalakkan. Ingat, di Afrika, di Filipina, tempat-tempat kampung-kampung, semua tu ini semacam dia punya national food. Faham tak? Pemakanan dan pokok nasional mereka. Okey, itu satu. Dan saya tak nak you lupa kepada kita punya own. Siapa tahu apa ni, cepat. Ni bau dia kalau gigit dia, tapi saya tak mau bagi betul tahu ke anda sebab anda hari-hari makan benda ni. Cepat, kalau tak tahu sajalah. Daun apa ni? Cepat, daun kari. Sebab you selalu sangat anggap benda tu macam 4-5 lembaran saja you lupa. Sebenarnya 1 lembaran saja sampai 5 saja, tengok saiz badan you dah mencukupi untuk seharian. Kunyah dia telan. It's superfood. Ini saya sendiri yang recommend sebab ramai orang tak tahu yang dalam tu banyak iron. Iron tu apa? Untuk you punya red blood cell. Okey, sekarang tiba masanya kita hormat orang tua-tua kita yang selalu tak lepas dengan dia punya ulam-ulaman. Yang ni pun dah lembik dah, sorry sebab saya ambil daripada tengah hari tadi tu dia. Okey, tahu kan ulam apa ni? Ulam raja. Okey, ulam raja macam-macam lah, yang saya cuma tunjuk contoh. Bererti asalkan dia ulam, asalkan dia fresh, dan you jangan ambil benda-benda yang belum makan sebab takut nanti allergic dan sebagainya. Termasuklah kalau nak buat ulam yang daripada kacang-kacang panjang macam ni pun very good. Okay, jadi tak semestinya you dengar I recommend ni nak kena pergi supermarket.
pasar-pasar biasa pun boleh. Dan satu lagi yang famous, yang saya amat suka ialah daun apa ni? Cepat. Ni pun boleh tanam sendiri, tak payah you sibuk-sibuk nak beli, tanam je betul-betul. Mula-mula ajak share dengan kawan ke apa, bagi 4-5 batang seorang, try tengok. Ini senang naik juga, namanya daun, cepat, daun apa? Daun salam. Okey, daun salam. Okey, very famous untuk kawasan Asia, maksudnya Tenggara Asia. Ni cepat, ni kalau pergi overseas tempat tak ada, dia orang beli mahal ni. 1-2 batang macam ni atau 2 helai macam ni dah banyak ringgit jugalah kalau duit kita. Kalau kat Malaysia tanam sendiri. Ni pandan, yang ni daun apa, yang ni apa? Serai. Semua ni dibanyakkan. Setiap hari mesti digalakkan dalam dapur you. Okey, dan kita ada lagi 5 minit. Kalau dibenarkan saya share dengan you buah-buah yang murah tetapi efektif. Buah lemon. Okey, sorry, sebelum tu jangan lupa pada sayur timun ni. Timun ni selalu orang anggap macam by the way je. No, it's very powerful. Dia banyak air, dia banyak lagi zat-zat dia, dan senang kita nak beli pun tak mahal sangat. Beli je timun, okey, dan jadikan ni sebagai, kalau lapar ambil ni makan, jadikan kudapan dia. Baik, lemon, tak kira lah lemon kuning ke atau orange ke, semua jenis citrus fruit. Okey, yang berlimau ni termasuklah yang kita punya limau kasturi, limau nipis, ataupun you travelling limau Bali ke kan, maksudnya limau pomelo tu silakan, asalkan limau is very good. But when you come to nak untuk merawat ataupun menjadi penawar, dia lebih kepada limau yang tu, limau kasturi atau limau nipis ataupun lemon ni. 3 ni ada lemon ataupun limau-limau yang lebih kuat vitamin C dan dia punya konsep untuk menjadi penawar tu. Baik, ini bagi mereka yang tak allergic kepada tomato. Orang yang gout, hati-hati, kadang-kadang you tak boleh makan tomato. Okey, atau kacang panjang tadi pun hati-hati orang yang kena gout. Okey, tapi yang lain pada tu, ini antara yang terbaik di dunia sebenarnya. Kan saya kata hari ni semua top in the world. Cuma dia orang tak tahulah daun salam tu bahagian kita untuk orang-orang Nusantara je. Tapi apa saya kata ni, tomato mestilah dimasak dahulu sedikit. Jangan sampai layu sangat, tetapi harus dikena panas sampai dia dah nampak macam orang kata dah keluar dia punya power tu. Dia bila kena panas baru dia keluar dia punya lycopene. It's very good for your prostate cancer, a lot of cancer also very good. Tetapi untuk penyakit-penyakit lain, one of the best, tomato. Okay, tomato. Lepas tu orang lama kita apa ni, cepat kalau tak tahu ni bahaya, carrot. Dan antara yang mahal sedikit, tetapi kalau berduit janganlah lokek sangat, pergilah cari buah ni. Buah apa siapa tahu? Cepat. Avocado. This is actually sama standard dengan kale tadi, dia punya taraf dia sebenarnya top 5, one of the best, walaupun ada fat, tapi fatnya one of the best fat, so boleh makan ni. Okay, dan walaupun kita selalu kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak, dia orang kata an apple a day keep the doctors away kan. Betul, masih lagi apple tak kalah, dengan syarat kalau you nampak dia ada wax kat luar, you kena betul-betul kupas lah. Sebenarnya kulitnya pun bagus, tapi takut ada pesticide, insecticide semua tu, you kena rendam betul-betul. Make sure bubur cuka ke, bubur baking soda ke, garam ke, biar keluar betul-betul. Cuci, masuk peti ais, baru bagi ke anak-anak you semua. Sebab dia orang gigit ngap macam tu je. But this is very very good, very very good. Okay, dan tentang buah, ada satu lagi yang famous untuk mereka yang ada masalah ginjal dan masalah gout, terutama sekali masalah sendi, ialah namanya, of course, untuk cancer, diabetes. Kalau untuk cancer bolehlah, untuk diabetes dan untuk blood pressure. Apa dia? Cepat. Blueberries ataupun setengah orang kata blackberries. Very powerful. Alright, kita nak anda jangan lupa kepada satu lagi, saya punya favorite. Tak ada dalam list kat luar negara dia yang tak letak ni. Kalau you tak faham ni, saya tunjuk. Okey, mestilah you faham kan, mesti you nampak kan ni, saya bagi simbolik
ada pokok kelapa, dapat yang macam ni tak masak lagi, dia jatuh ke entah macam mana, dia orang pergi kutip juga. So kelapa muda is one of the best, kecuali untuk stage 4, stage 5 kidney failure jangan, okay, sebab dia tinggi dengan potasium juga. Untuk lain no problem, okay. Jangan percaya yang dia sakit tulang lah, sakit belakang lah kalau minum air kelapa ni. It is one of the best replacement of you punya electrolyte dalam badan kita. Sekali lagi, supaya you puas dengar seluruh cerita pada hari ini, supaya tak lupa, boleh dipakai untuk 1 tahun ni. Pilih yang mana satu you nak, termasuklah ni apa dinamakan bali, okay? Bali yang you masak sendiri, okay? Dan you buatkan air bali, diselang-selikan dengan apa? Dengan celery. Satu lagi ialah, siapa tahu ni dah tak mahal ni, kena belajar beli dan pakai ni selalu. Siapa tahu ni cepat boleh buat puding, tapi selalunya saya tak benarkan lah, sebab takut puding tu ada gula. Masuk dalam air, kalau you masukkan dalam you punya air, biarkan hampir 1 jam baru minum. Apa nama ni? Chia seed. Kalau tak ada chia seed, buat apa? Ambil biji selasih. Okey, kita dah habis, dan penutupnya kita tak lupa kepada kacang-kacang. Okey, saya cuma tunjuk anda, kadang-kadang you pergi tempat yang ada mix kacang. Bahayanya ialah kadang-kadang ada kacang yang mix macam ni yang you tak boleh makan. So pilih yang mana you boleh makan. Selalunya walnut bagus, almond bagus, pistachio. 3 ni. Yang paling kena jaga-jaga ialah kacang tanah. Berapa banyak? 1 genggam satu hari. Ni, selalu you makan berapa? 4 genggam, betul tak? Sebab saya tahu 4 genggam pun kadang-kadang waktu lapar ni tak cukup ni. Tetapi berhati-hati, sebab dia tinggi dengan kalori juga, kalau banyak sangat. Terutama sekali kalau dia masuk sekali dengan, kalau mix nut dengan resin, apa tu, anggur yang dah dikeringkan. Jadi you tak usah beli yang mix lah. Lain kali you pergi cari sendiri 3-4 jenis, lepas tu you masuk dalam you punya botol, you mix sendiri, tak apa. Yang paling bagus saya kata apa tadi, walnut, almond dengan pistachio. Kalau you ada duit sikit lagi, beli yang agak, sebenarnya untuk orang yang nak berjaga budget, ambil pumpkin seed murah. Apa tu, biji labu tu yang hijau-hijau tu, that's very cheap and you can use that segenggam sehari, budget. Okay, banyak dalam dia minyak-minyak yang bagus, banyak khasiat dia, banyak minerals dan vitamin. Okay, habis. Saya sendiri akan tak lupa kepada sacha inci oil. Kalau you ada sendiri minyak ikan yang bersih, silakan. Tapi zaman sekarang semua orang dah cari sacha inci oil ni, yang so far the most famous. Kenapa kita pertahankan. Dan baru ni saya lancarkan Habajala Habatus Sauda. Kan kita dah dengar banyak kali orang cerita penawar semua penyakit kecuali mati tu. Tapi yang penting ialah jangan ambil Habatus Sauda sahaja, dia mesti ada mixnya, ada formulanya, termasuklah chamomile, termasuklah apa saya kata tadi, dulu saya cerita tentang madu, very powerful. Dan ada satu lagi dinamakan moringa. Saya dah cerita moringa. Satu lagi hempedu bumi. Last ialah siapa yang tak kena matahari langsung. Kalau you kena matahari setengah jam sehari, jemur, tak payah. Kalau tak, you rasa you tak cukup, D3K2. Ini pun nak ditukar botolnya bulan depan. Dia akan dalam bentuk sachet. You hisap aja. Okay. Kalau anak-anak yang tak suka makan, dan selalunya sayur tadi semua langsung dia tengok dia lari, you titiskan dalam minumannya nama R-Extra. Sebab R-Extra ni menggantikan mineral-mineral dan trace mineral yang ramai orang dalam keadaan kekurangan. Faham? Baik, cukup dulu pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Semoga you belajar sesuatu. Ada belajar sesuatu ini? Banyak saya bagi, tetapi selalu saya kata tak perlu you ambil kebanyakan, yang mana yang sesuai dan ikut bajet masing-masing. Tetapi ambillah 3-4 jenis campuran seminggu tu, sekurang-kurangnya dalam 2-30 pilihan saya bagi, you adakan ataupun masukkan dalam badan you bahan-bahan yang saya bagi tadi. Boleh? Okey, kalau begitu saya lagi sekali doakan semoga hidup anda di dunia ni bahagia, akhirat anda syurga. Kita sama-sama boleh insya-Allah pergi nanti, insya-Allah. Dan saya minta anda let go all the time. Semoga you boleh senyum sok more dan feel good. Alright, bye. Terima kasih.